Angga dan rakan-rakan, saya Nadiatul Fatina binti Amin dan rakan saya Nur Ain Ashika binti Azizul akan membahaskan tentang kognitif terapi di bawah tajuk teori kaunseling. Menurut Kamus Edisi ketiga, kognitif adalah perkara yang berkaitan dengan kognisi seperti proses pembelajaran, pemahaman dan pengetahuan. Kognitif ialah sejenis terapi yang dikembangkan oleh pakar psikiatri Amerika iaitu Aaron T. Beck pada tahun 1960-an. Terapi kognitif berdasarkan pada model kognitif yang menyatakan bahawa pemikiran, perasaan dan juga tingkah laku saling berkait. Kaedah terapi ini membantu individu menyedari akan pemikiran yang tidak tepat atau negatif agar mereka dapat melihat situasi yang mencabar dengan lebih jelas dan bertindak balas dengan cara yang lebih berkesan. Asas dan objektif terapi kognitif. Konsep terapi kognitif ialah pemikiran dan perasaan seseorang memainkan peranan dalam tingkah laku individu tersebut. Objektif terapi kognitif adalah untuk mengajar pesakit bahawa walaupun mereka tidak dapat mengawal setiap aspek di sekeliling mereka, namun mereka dapat mengawal bagaimana mereka mentafsirkan dan menangani perkara-perkara dalam persekitaran mereka. Seterusnya, fungsi terapi kognitif. Terapi kognitif secara umumnya digunakan untuk menangani masalah kesihatan mental seperti kecemasan atau depresi. Namun, bukan itu sahaja. Terapi kognitif juga digunakan untuk membantu menghadapi masalah harian. Yang pertama, fungsi terapi kognitif ialah untuk mengenal pasti cara untuk mengurus emosi. Yang kedua, terapi kognitif digunakan untuk mempelajari teknik untuk mengatasi situasi kehidupan yang tertekan. Akhir sekali, terapi kognitif digunakan untuk menyelesaikan konflik hubungan dan mempelajari cara berkomunikasi yang lebih baik. Seterusnya ialah kesalahan berfikir. Kesalahan berfikir yang pertama ialah overgeneralization yang bermaksud menyamaratakan sama ada pada diri sendiri atau pada individu lain. Sebagai contoh, seseorang individu tu rasa bahawa semua lelaki adalah sama hanya disebabkan oleh dia pernah dikecewakan atau putus cinta. Kesalahan yang kedua ialah personalization yang bermaksud menyalahkan diri sendiri atas situasi yang tidak dapat dielakkan. Sebagai contoh, parents dia accident dan meninggal. Lepas tu dia salahkan diri dia atas kematian parents dia. Padahal situasi tu tidak dapat dielakkan dan bukan salah dia pun. Kesalahan yang ketiga ialah mind reading yang bermaksud seolah dia mengetahui apa yang difikirkan oleh individu lain. Sebagai contoh, dia merasakan bahawa semua orang dekat tempat kerja dia tak suka dia, semua orang dekat tempat kerja dia benci dia. Padahal orang lain tak fikir macam tu pun, dia je yang fikir macam tu. Dan kesalahan yang terakhir ialah minimization yang bermaksud mengecilkan usaha sendiri atau hal-hal positif yang ada pada diri sendiri. Sebagai contoh, dia rasa diri dia lemah, dia rasa dia tak pandai, dia rasa dia bodoh. Padahal bila exam, markah dia okey je. Sekali, berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, terdapat beberapa kaedah dan teknik terapi kognitif. Yang pertama ialah mengawal aliran pemikiran. Matlamat teknik ini adalah untuk membetulkan pemikiran dan penilaian mereka dari segi fungsi atau kegunaan untuk individu tertentu dan memahami bahawa ianya timbul secara automatik. Yang kedua, menimbang setiap pemikiran dan menilainya untuk pembinaan dan kegunaan. Kumpulan kaedah kognitif ini membolehkan mereka membuat inventory segala-galanya yang terjadi di kepala dan memisahkan pemikiran yang merosakkan dari diri mereka. Akhir sekali, menukar corak imej biasa yang mengganggu pemikiran dan tingkah laku. Ini adalah benar bagi orang yang mempunyai kebimbangan yang tinggi yang dikawal oleh imej yang menakutkan. Matlamat teknik ini adalah untuk menghentikan aliran pemikiran yang merosakkan secara beransur-ansur dan menggantikan